Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rasanya semua dah ada kot. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya tengah cuba untuk buka kamera ni. Oh, ada. Alhamdulillah. Okey. Hayati, Intan, Jihah, Fauzi, Syitah, Raida, Rosni, Wadina. Okey. Pro Rosni turut bersama kita insyaAllah. Okey. Yang lain ada lagi tak masuk ke banyak ni je kat kelas se-Engliman tadi? Wadina? Ya, saya. Semua Rasanya dah ada lah. ya. Oh, Rasanya ada okey. yang tak ada. Ada juga yang tak ada. Tengah break sekejap kot. Okey, masih Underscore. Wadina. InsyaAllah. Okey, Liana. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita buka pesat umum kita pada pagi ini dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pertama-tamanya dan untuk selama-lamanya sesama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan keizinannya dapat kita bertemu kembali pada pagi ini insya-Allah. Alhamdulillah. Dan kita dapat teruskanlah kita punya pesat umum dalam rangka untuk kita menambahkan ilmu kita insya-Allah, menambahkan kita punya kefahaman kita kan, kefahaman kita dalam rangka kita nak membina diri kita saban minggu insya-Allah diperingatkan sama-sama kita meningkatkan diri kita lah, kualiti diri kita, ilmunya, kefahamnya, dan insya-Allah kita cuba sedaya upaya kita untuk memperbaiki diri kita sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang kawan dan sebagainya insya-Allah. Untuk menjadi lebih baik dan insya-Allah mendapat bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu taala insya-Allah. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya menggantikanlah Puan Sharifah Nabiah tidak dapat bersama pada pagi ini. Ada beberapa perkara yang perlu diuruskan dan insya-Allah pada pagi ini yang diraikan tetamu kita pada jauh, semua daripada jauh ni. Dari Terengganu ada Sepati. Terengganu ada, dari Penang ada, Penang Prof Rosni lah. Daripada Johor insya-Allah yang turut bersama, dan penceramah kita pada pagi ini Abang Syed Ahmad Fatih lah. Yang mana daripada Sungai Petani insya-Allah dapat bersama dengan kita, dan tidak lupa juga turut bersama Prof Rosni yang sesama nak turut bersamalah insya-Allah dalam pesat umum kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi tanpa memanjangkan kalam lagi, masa pun kita dah mula agak lewat, nanti kita akan teruskan dan majlis mempersilakan abang kita pada pagi ini Syed Ahmad Fatih insya-Allah dalam berkongsi dengan kita insya-Allah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Sebelum tu Fauzi nak cari Afiq dengan Farhan ni. Nanti WhatsApp sikit Okey, insya-Allah. Silakan Syed Ahmad Fatih untuk berkongsi dengan kita. Sir. Ya. Oh, ada nama lain lah. Saya masuk guna akaun makcik saya. Beres faham. Dia tak lepas nak masuk guna akaun saya. Dia tak boleh nak masuk. Tak dah. Ni apa? Pergi dekat partisipan, tukar nama. Nanti nak sebelum keluar tu tukar nama balik makcik. Nanti makcik ni pula. Okay. Rename. Okay, silakan. Nak confirm Shayden sampai pukul 12 ke macam mana? Ya betul. Lebih sikit lah. Lewat 15 minit. Okay. Boleh. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izin Allah dapat kita bertemulah pada pagi ini secara maya dalam program pesat umum lah yang dirancang oleh Kolej Teknologi Darul Naim Kuala Lumpur. Jadi sedikit pengenalan dirilah.
Mungkin siapa yang kenal Puan Sharifah Nabihah. Jadi saya adik dia yang yang pertama lah. Dia ada 5 adik-beradik. So saya yang kedua lah dalam keluarga. Puan Sharifah Nabihah yang pertama lah. Jadi saya sekarang bekerja sebagai data analyst di syarikat iShares Market. iShares Market ni sebuah syarikat pembekal data lah di seluruh dunia, berpangkalan di sekarang ni di United Kingdom, tapi sekarang iShares Market sudah dibeli oleh syarikat S&P Global yang berpangkalan di Amerika Syarikat, tapi dia punya proses penggabungan dua syarikat tu masih berjalan lah. Kalau baca berita, dia masih lagi dalam proses regulatory lah, maksudnya regulatory daripada European Union, UK punya board masih tengah beri dia punya maklum balas sama ada nak luluskan atau tak, dan mungkin dijangka tahun depan dalam kuartal pertama lah baru akan jadi fully S&P Global. Jadi dalam masa yang sama saya juga merupakan Ketua Biro Pemuda Haluan bagi negeri Kedah, dan ada jugalah menulis sedikit buku-buku lah yang diterbitkan, boleh cari di Shopee ada, siapa tak jual kat Shopee boleh cari. Itu sebersikit pengenalan diri lah. Dulu dari segi pengajian, dulu saya belajar di State Marine Technical University St. Petersburg di Rusia, mengambil jurusan kejuruteraan maritim. Baik, insyaAllah pada pagi ini tajuk yang diberi kepada saya adalah pemuda dan Islam hari ini. Jadi pemuda tu maksudnya semualah, bukan jangan ingat pemuda tu maksudnya orang lelaki sajalah, tapi pemuda ni maksudnya umum lah, pemuda dan pemudi lah. Jadi tajuk ini kita nak tengok keadaan apa yang saya cuba nak sampaikan adalah yang pertamanya mungkin daripada tajuk ni pemuda dan Islam hari ini, yang pertamanya kita nak meninjau keadaan umum umat Islam pada hari inilah, dan yang kedua kita nak lihat kita selaku pemuda dan pemudi ni apa yang perlu kita lakukan lah. Dan yang ketiga mungkin sebab kebanyakan kita yang mendengar ni adalah daripada bidang akademia kan, sama ada pelajar ataupun yang mengajar. Jadi saya rasa perlu jugalah kita mengetengahkan pemuda dan pemudi ni perlu ada penguasaan ilmu lah. Jadi yang pertamanya kita nak bertanyalah kan, apa khabar umat Islam hari ini kan. Jadi mungkin ada pelajar-pelajar yang mungkin ada pandangan berkenaan dengan keadaan umat Islam pada hari ini macam mana. Mungkin ada siapa-siapa yang nak bagi feedback. Tak ada Syaidan? Saya kena jawab ke? Sir? Lecturer jawab. Student nak jawab, lecturer InsyaAllah umat sekarang hebat lah. Hebat daripada sudut-sudut, tapi banyak sudutnya masih lemah lagi lah, insyaAllah. Segi penguasaan ilmu, teknologi dan sebagainya, ekonomi dan lain-lain. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Syaidan lah. Jadi insyaAllah untuk menjawab persoalan berkenaan dengan kita nak melihat umat pada hari ini, mungkin kita boleh tinjau dari beberapa aspek lah. Yang pertama adalah dari perspektif kekuasaan politik lah. Hari ini sistem politik dunia pada hari ini sekarang ni adalah berdasarkan sistem negara bangsa lah, ataupun yang dipanggil oleh dalam bahasa Inggeris dikata nation state lah. Setiap negara tu dia ada berdasarkan bangsa lah, nation state. Ini merupakan sistem politik dunia lah, yang kadang-kadang kalau orang dalam sains politik digelar sebagai world order lah. Maksudnya dunia hari ini dia balance. Bagaimana dunia ni balance, maksudnya dalam world order yang setiap negara ni didirikan berdasarkan nation state lah. Tapi ada juga sebahagian daripada bangsa-bangsa yang tidak mendapat hak untuk mendirikan negara lah. Sebagai contoh bangsa Palestin, bangsa Uyghur,
mereka adalah bangsa yang tersendiri tapi tidak dapat mendirikan negara mereka sendirilah. Ada juga bangsa-bangsa besar lain lah, seperti bangsa Kurdish di Asia Tengah. Mereka pun sebenarnya adalah bangsa tersendiri tapi dia terpecah dalam Iraq, dalam Iran, dan mereka tak mempunyai negara sendirilah. Jadi kalau kita tengok dari sudut negara-negara ni, ada negara yang mengaku mereka ni sebagai negara Islam lah. Contohnya Republik Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of Pakistan, dan yang terbaru Afghanistan pun mengatakan mereka ni negara Islam. Dan kalau kita tengok di negara kita sendiri, Malaysia mengiktiraflah Islam. Walaupun Malaysia tak menggelar dirinya sebagai negara Islam, tapi Islam tu diiktiraf dalam perlembagaan sebagai agama rasmi. Jadi kita boleh katakan di sesetengah tempat kan, Islam ni dia adalah kekuasaan politik dari sudut negara kan. Tapi ada juga di bahagian lain yang umat Islamnya tidak mendapat kekuasaan politik lah, sebagaimana yang kita sebut seperti di Palestin, di Uyghur, di Turkistan Timur ataupun kita panggil Uyghur. Jadi kita tinjau pula bagaimana pula dengan keadaan ekonomi kan. Ada setengah negara yang majoriti penduduk Islam ni dia sangat miskin dari sudut ekonomi. Dan sangat miskin dari sudut ekonomi sehingga dia punya kerajaan tu tak mampu nak menyara hidup rakyat dia kan. Ini ahli ekonomi kadang-kadang dia panggil sebagai failed state lah. Negara-negara yang tak berfungsi lah. Sebagai contoh failed state mungkin yang terbaru ni adalah Libya lah. Lepas Muammar Gaddafi jatuh tu memang tak ada siapa yang boleh nak hold dia punya country tu. Memang dia jadi tak ada pemerintah lah, saling bergaduh dan berperang kan. Masing-masing bergaduh berpuak-puak. Dia tak menjadi sebagai satu negara lah, dia jadi satu failed state. Dan ada juga negara yang memang bergantung daripada dulu lagi sampai sekarang, banyak bergantung pada masyarakat dunia lah. Contohnya Sudan, Somalia, banyak kawasan-kawasan ni masih lagi bergantung pada UN punya bantuan kan, untuk teruskan kehidupan. Jadi tapi ada juga negara-negara yang negara-negara majoriti penduduk Islam ni yang sangat maju ekonomi dia lah. Seperti Turki, Qatar, dan negara kita pun tak adalah begitu kaya tapi masih lagi kita boleh katakan dari sudut ekonominya berfungsi lah. Jadi bagaimana pula dari sudut keamanan kan? Jadi di sebahagian geografi umat Islam ni duduk dalam keadaan yang sangat represif lah. Maksudnya dinafikan hak-hak kehidupan ni kan. Sering diancam dan sering ditindas kan. Perkara ni kita boleh tengok contohnya di Syria, di Palestin, Turkistan Timur ataupun dipanggil Xinjiang. Manakala di sebahagian besar negara Islam yang lain kita tengok umat Islam ni dia hidup dengan keadaan bebas, aman, boleh bekerja, boleh mencari kehidupan, boleh belajar, boleh masuk college, boleh masuk universiti, boleh meningkatkan dirilah. Jadi kembali kepada soalan awal kita tadi, apa khabar umat Islam? Sebenarnya jawapannya bergantung kepada geografi mana yang kita ajukan soalan. Tapi secara umumnya lah, bila kita tinjau secara umumnya, kita dapati masih ada banyak masalah lah yang membelenggu umat Islam pada hari ini lah. Termasuklah yang kita sebut kemiskinan, kemunduran, peperangan dan juga penindasan. Jadi ada satu kawasan yang kita boleh katakan baik, ada juga yang kita boleh katakan tidak baik ya. Dan secara keseluruhannya, jika kita melihat umat Islam secara keseluruhannya, kita nampak banyak lagi masalah-masalah lah berbanding dengan perkara-perkara yang kita boleh banggakan lah. Jadi menurut Muhammad Ahmad Ar-Rashid dalam buku dia Al-Muntalaq, dalam bahasa Melayu buku Muntalaq ni diterjemah sebagai langkah bermula kan. Jadi siapa nak baca bolehlah cari buku Al-Muntalaq ataupun dalam terjemahan bahasa Melayu dia langkah bermula. Rasanya yang edisi terbaru ni ada diterbitkan oleh Iman Shop. Jadi dia kata dalam buku dia masalah yang membelenggu umat Islam pada hari ini, dia kata bukanlah terbenamnya matahari, tetapi adalah gerhana lah. Gerhana bukannya tenggelam matahari, dan kita sebagai pemuda dan pemudi Islam ni
perlu yakin bahawa masa depan tu adalah milik Islam lah. Dan tapi tak bolehlah kita sekadar rasa saja kan masa depan tu milik Islam, kita mestilah berbuat sesuatu lah. Jadi kita nak buat apa kan lepas tu kan, soalan dia seterusnya, kita nak buat apalah. Jadi pemuda dan pemudi Islam hari ni, kita nak tahulah apa yang kita boleh buat kan, dan apa peranan kita pemuda dan pemudi Islam ni untuk memperbaikilah kan keadaan umat pada hari ini kan. Jadi kita ni sebenarnya pemuda ni mempunyai peranan yang besar lah. Pemuda dan pemudi ni mempunyai peranan yang besar untuk menjayakan semula Islam di kesemua sudut batas-batas geografi inilah. Dan untuk kita melaksanakan perkara itu, kita perlulah mempunyai satu kefahaman lah, kefahaman tentang semangat persaudaraan antara umat Islam, di mana kita ni kita punya perasaan nasionalisme ni bukan sekadar kita nak jaga negara kita saja kan, tapi kita ada juga semangat yang lebih tinggi lagi daripada itu, iaitu semangat persaudaraan Islam kan, ataupun ukhuwah Islamiah, di mana kita merasakan mana-mana umat Islam kan yang ditindas ke kan, yang menghadapi kemunduran ke, kemiskinan ke, kita merasakan penderitaan tu sebagaimana penderitaan kita sendiri kan. Jadi untuk kita menjayakan semula Islam ni, menurut Imam Hasan al-Banna, Imam Hasan al-Banna ada tulis satu risalah yang bertajuk Wahai Pemuda kan, perlu adanya golongan yang menjadi teras kan, ataupun core group lah, yang nak membangunkan semula umat ini kan. Saya petiklah kata-kata Imam Hasan al-Banna. Dia kata sesungguhnya sesuatu fikrah ni maksudnya kefahaman Islam lah, itu hanya boleh berjaya apabila terdapat pengikut-pengikut yang yakin penuh dengan ajarannya, yang benar-benar ikhlas dalam usaha menegakkannya, yang mempunyai semangat yang berkobar untuk mempertahankan kewujudannya, dan di samping itu ada kesediaan untuk mendorong mereka ke arah berkorban serta bertindak menjayakannya. Keempat-empat rukun tersebut, iaitu keyakinan, kejujuran, semangat dan tindakan ni adalah merupakan ciri-ciri utama pemuda dan pemudi. Jadi dia kata menurut Imam Hasan al-Banna ni, untuk kita menjayakan semula Islam ni, pemuda dan pemudi ni kena ada 4 ciri inilah. Jadi kita akan pergi satu persatu lah. Jadi yang pertama yang disebut oleh Imam Hasan al-Banna adalah mempunyai keyakinan kepada kebenaran Islam. Maksudnya pemuda dan pemudi itu kena yakinlah kan, dengan kebenaran Islam ni, yang dia yakin bahawa Islam ni dapat memberikan penyelesaian kepada masalah-masalah manusia kan. Kalau pemuda dan pemudi Islam tu sendiri pun dia tak yakin dengan Islam kan, dia tak yakin dengan kemampuan Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia kan, jadi siapa lagi lah yang boleh diharapkan untuk membangunkan umat ini ketika umat ini mempunyai banyak masalah-masalah, umat ini masih berpecah pada hari ini. Jadi yang pertamanya memang kena ada satu kefahaman dan keyakinan lah, bahawa Islam tu mampu menjadi solusi lah kepada permasalahan manusia. Dan kita tak boleh sekadar mengatakan Islam tu adalah solusi kepada masalah manusia. Kita kena perjelaskan. Perjelaskan inilah perlunya kemampuan intelek, kemampuan akademik untuk kita perjelaskan kan. Dalam Islam ni sistem dia kita huraikan kan. Kita boleh huraikan sistem ekonomi dia macam mana, sistem politik dia macam mana, sistem sosial dia macam mana. Jadi tak cukup dengan sekadar slogan, dia juga perlu kepada penghuraian dan pendetailan lah, berkenaan dengan solusi Islam tu kan. Dan sebenarnya Islam ni dia bukan datang sebagai satu solusi kan. Islam ni dia memberi banyak solusi kepada permasalahan manusia. Sebab tu kalau kita tengok Islam ni dia sesuai kan. Di setiap zaman Islam tu dia mampu memberi solusi pada zaman dia. Sebab apa? Sebab dia bukan satu solusi saja, dia memberi banyak solusi kan. Dalam satu permasalahan mungkin ada banyak pandangan-pandangan ulama kan. Jadi setiap pandangan tu adalah solusi Islam lah kepada permasalahan yang ada kan. Jadi oleh itu pemuda perlulah menyiapkan dirilah untuk menjadi benteng ataupun kita kata orang yang akan memperjuangkan Islam ni, dia mempunyai kefahaman dan kemampuan lah untuk menerangkan kepada manusia kan, sistem Islam tu macam mana. Bila dikatakan Islam sebagai solusi tu apa yang dimaksudkan dan apa detail dia kan.
Dan ciri yang kedua adalah yang disebut oleh Imam Al-Banna tadi, perlu ada kejujuran dan keikhlasan lah. Jadi ini yang membezakan antara pemuda-pemuda Islam ataupun perjuangan Islam dengan gerakan-gerakan lain lah. Dan mungkin gerakan-gerakan lain dia punya matlamat tu hanya terbatas dari sudut-sudut material ataupun benda-benda yang kita boleh rasa ataupun pegang dengan deria kita saja kan. Tapi Islam ni dia menyarankan supaya kita ni berjuang ataupun kita ni berusaha untuk menegakkan Islam ni, dia perlu pada keikhlasan lah kan. Dan keikhlasan ni dia bukan merupakan satu benda yang material kan. Dia bukan merupakan satu benda yang material. Dia merupakan kita punya keyakinan dalam hati ni yang mana kita melakukan satu perkara tu hanya kerana Allah SWT, dan kita harap dia punya balasan tu hanya daripada Allah SWT. Jadi kenapa Imam Al-Banna menggariskan keikhlasan ni salah satu daripada ciri yang perlu ada dalam pemuda dan pemudi ni, kerana kalau kita tengok dalam perjuangan ke kan, dalam revolusi dunia ke, bila adanya kepentingan diri ni, permulaannya mungkin baik kan. Permulaannya mungkin baik. Oh, ini revolusi untuk rakyat kan, ini untuk apa? Kemajuan bersama untuk orang kebanyakan kan. Tapi kemudian dia menjadi diktator ataupun dia hanya menganyakan diri dia ataupun golongan-golongan dia saja kan. Jadi jika tidak ada komponen keikhlasan ni, mana-mana perjuangan ni dia akan akhirnya dia akan bergerak kepada perkara-perkara lain lah yang bukan untuk orang ramai ataupun bukan untuk kemajuan umat secara keseluruhannya, tapi hanya untuk diri dia atau keluarga dia ataupun sekadar golongan-golongan yang bersama dia saja kan. Jadi sebab tu Imam Hasan Al-Banna menekankanlah bahawa pemuda dan pemudi ni perlu ada keikhlasan kan, dalam mana kita nak belajar ke, dalam mana kita nak melakukan satu perkara. Belajar tu pun sebenarnya adalah satu perjuangan lah kan. Jadi kita memerlukan keikhlasan lah dalam belajar kita tu, supaya perjuangan tu dia akan berterusan kan. Dia akan berterusan. Dan jika pun kita mendapat kemenangan kan, jika Allah beri kita kemenangan ataupun kejayaan, jika kita mempunyai keikhlasan, itu tidak menyebabkan kita lari daripada niat asal kita kan. Sebab setengah orang mungkin pada awalnya niat dia baik kan, tapi lepas dia dapat ganjaran, dia dapat pangkat, dia dapat kemenangan dan sebagainya, dia punya niat tu dia dah lari kan. Dan kepentingan keikhlasan ataupun ciri kejujuran dalam perjuangan ini juga sebab kita nak menjaga kan kita punya perjuangan ni kan. Barisan perjuangan ni, kalau ada orang-orang yang tak ikhlas ataupun orang-orang yang ada ambition lain lah selain daripada ambition kerana Allah ni, dia mudah ditawarkan ke, mudah dibeli dan sebagainya. Jadi barisan Islam tu tidak begitu kuat lah, dan mudah dipecahkan musuh, dan dia tidak dapat bernafas panjang kan. Sebab tu Imam Hasan Al-Banna dia menekankan selepas adanya keyakinan, kefahaman, dia kemudian dia perlulah diikuti dengan keikhlasan. Jadi kemudian selepas adanya niat yang ikhlas, pemuda dan pemudi ini juga perlu menurut Imam Hasan Al-Banna mempunyai semangat yang tinggi lah. Dan semangat dan ketekalan ni dia merupakan bahan yang penting lah untuk mencapai kejayaan. Ada anak terbacalah satu buku baru-baru ni. Masing-masing membaca lagi buku yang ditulis oleh seorang ahli psikologi moden lah, Angela Duckworth. Angela Duckworth ni saya dulu pernah dengar lah dia punya TED Talk kan dekat YouTube, dan memang menarik lah TED Talk dia tu. Dan sekarang sedang baca buku dia. Buku dia panggil Grit, GRIT. Dulu pada asalnya bahasa Inggeris lah, tapi tahun ni ada dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh PTS Publishing. Jadi buku dia tu dia mengatakan bahawa dia mengkaji lah kan, sebab apa orang ni berjaya kan, dan dia buat survey lah, survey psikologi dalam
macam-macam lah. Ada dia pergi akademi tentera Amerika Syarikat, dia pergi ke sekolah, dia pergi ke pertandingan, dia pergi buat survey di pusat perusahaan, pusat jualan, dia nak tengok businessman mana yang maju, businessman yang depan. Dan dari survey dia tu, dia cuba nak predict siapa yang akan berjaya dan siapa yang akan berputus asa lah. Dan daripada kajian itu dia dapati bahawa sebenarnya untuk orang tu berjaya, apa yang lebih penting adalah kecekalan ataupun ketekalan lah. Dia ada pendirian, dia tak mudah putus asa berbanding dengan orang yang ada bakat kan. Dia sebab dia tengok ada orang yang dia ada bakat, pada mulanya dia nampak bijak, tapi lepas ada ujian, ada kegagalan, dia berhenti. Berbeza dengan orang yang mulanya dia tak ada bakat, tapi dia ada kecekalan, dia ada ketekalan yang dipanggil grit lah. Kalau Angela punya perkataan, dia kata grit kan. Maksudnya dia memang pegang betul-betul kan. Walaupun dia tak ada bakat, dia pegang betul-betul. Dia nak benda tu kan. Datanglah ujian macam mana pun, gagal dia bangun balik. Jadi orang yang macam ni lebih berjaya. Jadi kesimpulan dia katakan bahawa semangat, kecekalan ataupun ketekalan ataupun dia panggil grit kan, yang itu lebih penting untuk seorang tu berjaya berbanding dengan bakat ataupun nilai IQ dan sebagainya. Maksudnya kalau kita tak bijak sekalipun tapi kita ada semangat tak putus asa tu, kita akan berjaya. Dia kata macam itulah. Dia punya gist daripada buku tu lah. Jadi oleh itu kita sebagai pemuda dan pemudi Islam ni pun kena ada semangat kan, kena ada kecekalan kan, ketekalan dalam memperjuangkan apa yang kita fahami kan. Kita kena ada sifat tahan lasak kan, tak mudah putus asa kan. Jadi memang dalam kehidupan ni, even dalam pengajian sekalipun, memang kita akan ada banyak masanya kita jatuh kan, gagal kan. Mungkin kita punya saya kenal lah ada kawan-kawan yang contohnya degree dia tak bagus, biasa-biasa je kan, tapi dia tak pernah putus asa kan. Walaupun degree dia tak bagus, dia sambung juga master kan, dia sambung pula PhD kan. Jadi walaupun degree dia biasa-biasa je, tapi itu tak merupakan satu tanda lah bahawa dia tak boleh berjaya kan. Jadi begitu jugalah kita sebagai pemuda-pemudi Islam ni perlu ada satu semangat kan, yang tekal lah, maksudnya grit kan. Apa pun terjadi tak boleh berputus asa kan. Begitu juga kalau kita rasa bahawa perjuangan Islam ni merupakan satu perjuangan yang penting yang perlu diperjuangkan, kita pun tak boleh putus asa kan. Dalam perjuangan ni ada masanya memang akan gagal, ada masanya ramai orang tinggalkan kan, tinggal berapa kerat je dan sebagainya. Jadi kita kena tetap berdiri lah, tetap berdiri dan tidak meninggalkan kita punya barisan lah kan. Dan yang akhir sekali yang Imam Hassan Banna sebutkan adalah tiadanya perjuangan ni tanpa pengorbanan lah. Ini adalah ciri pemuda yang keempat lah yang Imam Hassan Banna kata kan. Jadi perjuangan ni memang menuntut kita masa, tenaga dan harta kan. Even kita belajar sekalipun, kita kena spend masa lah. Kena spend masa pergi kelas kan, spend masa baca nota, spend masa ulang kaji, spend masa jawab soalan. Itu masa tu, usia yang kita habiskan, itulah kita punya pengorbanan lah untuk apa yang kita nak capai kan, cita-cita kita, sama ada cita-cita akademik, cita-cita kehidupan kan. Jadi pemuda Islam pun tak boleh mengorbankan, tak boleh bersifat, maksudnya dia tak nak mengeluarkan apa-apa lah. Jika dia nak bersama dengan perjuangan, jika dia nak membantu perjuangan Islam ni, dia kena boleh mengorbankan apa yang dia boleh korbankan lah, masa dia, tenaga dia kan, harta dia kan. Jadi kalau kita tak boleh mengorbankan masa, usia, harta kita ni, jadi perjuangan kan, kalau kita sebut pasal perjuangan ni, dia sekadar menjadi retorik kosong lah. Maksudnya dia slogan tapi tak ada apa-apa nilai lah kan. Sekadar percakapan ataupun percakapan kosong lah yang tak ada nilai kan. Jadi sebab itu bila kita kata perjuangan tu diperlukan kepada amal dan juga tindakan lah. Seorang pemuda dan pemudi yang dia merasakan bahawa dia nak
berjuang untuk Islam ni, dia tak boleh rasa dia kena berdiam diri kan. Dia kena rasa bahawa dia ni kena buat sesuatu kan. Bila dia tengok umat Islam dalam keadaan lemah kan, dari sudut keilmuannya kan, dari sudut kemundurannya, dia merasakan bahawa dia perlu mengetengahkan diri dia sendiri kan. Bukan dia tunggu tak apalah nanti ada tu orang lain datang kan, jadi penyelamat kan. Maksudnya dia tak menunggu-nunggu orang lain untuk datang selamatkan dia kan. Tapi dia yang menyelamatkan orang lain kan. Dia yang mengetengahkan diri dia lah kan, untuk menjayakan perjuangan Islam ni kan. Jadi kalau semua pemuda dan pemudi Islam dia mempunyai semangat yang proaktif yang macam ni lah, maksudnya dia tak tunggu orang bagi arahan ke, orang panggil tak panggil ke, dia dah pergilah. Jadi kita akan lihatlah bahawa umat Islam ni dia boleh bangkit daripada segala kelemahan-kelemahan dia. Jadi itulah sedikit berkenaan dengan ciri-ciri yang perlu ada lah pada pemuda dan pemudi Islam pada hari ini. Jadi sebelum Ana mengakhiri lah, Ana nak juga menyentuh sedikit berkenaan dengan kepentingan ilmu lah kan, dalam kita nak membawa ataupun kita kata kita nak berjuang meninggikan semula Islam ni, dia perlu juga kepada ilmu kan. Sebab perjuangan tu dia tidak dapat tertegak tanpa adanya ilmu kan. Dalam mana-mana perjuangan tu dia perlu ada dia punya theoretical framework ataupun kita panggil ideologi perjuangan ataupun ke mana lah, maksudnya ke mana kita nak perjuangan tu nak pergi ke mana kan. Jadi perjuangan untuk Islam ni pun tak terkecuali lah kan. Maksudnya kita perlu ada bidang-bidang ilmu kan, dari segi ilmu ilmu dunia kan, ilmu manusia, ilmu alam kan, ilmu strategi kan. Jadi semua ini perlu adalah dikuasai oleh pemuda dan pemudi Islam kan. Jadi dalam kita memahami falsafah ilmu ni, saya tertarik dengan satu perbahasan oleh Profesor Syed Hussein Alatas dalam buku dia bertajuk Kita dengan Islam Tumbuh Tiada Berbuah. Dia kata Alatas dia menjelaskan, menjernihkan semula fahaman ataupun pemahaman kita berkenaan dengan ilmu ataupun falsafah ilmu. Jadi kadang-kadang dalam masyarakat kita ni ada orang yang dia memisahkan kan. Ilmu ni dia ada dua. Dia kata ilmu Islam ataupun ilmu agama, kemudian ada ilmu dunia, ilmu-ilmu keduniaan. Jadi kita kena utamakan ilmu-ilmu agama ni kan. Ilmu agama ni yang paling penting sekali. Tapi menurut Alatas sebenarnya ilmu ni dia tak terpisah macam tu kan. Ilmu dunia ke, ilmu yang kita panggil ilmu agama ke, kedua-duanya sebenarnya adalah ilmu daripada Allah SWT. Jadi tak ada sebenarnya pemisahan. Ini ilmu Islam, ini bukan ilmu Islam. Semua ilmu tu adalah ilmu Allah SWT. Jadi begitu juga Prof Madya Akram, Dr. Akram daripada Universiti Utara Malaysia pun pernah mengutarakan benda ni. Dia kata dua-dua ilmu tu, ilmu dunia ke ilmu agama, kedua-duanya kita nak gunakan di dunia ni sebenarnya kan. Jadi kedua-duanya adalah ilmu yang kita perlu gunakan di dunia lah. Contohnya kalau kita belajar ilmu berkenaan dengan solat kan, kita bukan nak solat di akhirat nanti kan, kita nak solat dekat dunia kan. Ataupun kita belajar ilmu-ilmu tentang haji dan sebagainya, kita nak buat haji di dunia, bukan kita nak buat haji di akhirat. Jadi semua ilmu-ilmu tu kalau menurut Profesor Hussein Alatas, dia kata ilmu tu merupakan ilmu Allah SWT lah. Jadi kita tak boleh buat pemisahan kan, bahawa ini kita kena belajar ilmu agama, ilmu dunia tak penting kan. Semua tu adalah ilmu Allah SWT. Hatta dalam Al-Quran sendiri, kalau kita baca banyak ayat-ayat yang menyuruh kita melihat alam kan. Menyuruh kita melihat malam demi matahari kan, demi waktu duha. Banyaklah ayat-ayat bulan, bintang, matahari, malam, kejadian malam dan siang kan. Bagaimana Allah turunkan hujan, kemudian menaikkan pokok-pokok. Jadi ayat-ayat berkenaan dengan alam ni sebenarnya lebih banyak daripada ayat-ayat berkenaan dengan ibadah khusus. Menunjukkan bahawa Islam ni dia mengiktiraf bahawa ilmu-ilmu alam ni perlu dikuasai oleh
oleh umat Islam lah, oleh pemuda dan pemudi. Dan tak kurang pentingnya juga adalah ilmu-ilmu kita, ilmu-ilmu yang kita panggil ilmu-ilmu manusia lah, ilmu-ilmu sains sosial kan. Macam mana kita nak berinteraksi dengan manusia kan, bagaimana hubungan antara manusia, psikologi manusia dan sebagainya. Semua ilmu-ilmu ni tak ada yang kurang, tak ada yang penting. Semuanya adalah ilmu. Satu yang kita panggil ilmu menurut Islam kan. Jadi tidak ada pemisahan kan. Jadi kalau kita tengok hari ini, kebanyakan ilmu-ilmu ini dikuasai oleh negara-negara ataupun yang majoritinya bukan Islam kan. Kalau sebagai contohnya, Syekh Muhammad Abduh, dia pernah pergi Perancis. Dia pernah pergi Perancis dan dia tengok dekat Perancis ni, begitu rapi kan, perancangan dia begitu rapi. Bandar dia teratur, berdisiplin, bersih kan. Jauh berbeza dengan tempat kelahiran dia di Mesir. Di Mesir penduduk dia kebanyakannya Islam, tapi tidak teratur lah. Maksudnya tidak teratur, perancangan bandar tak teratur, orangnya pun tak menjaga kebersihan dan sebagainya. Dan dia mengungkapkan satu kata-kata yang begitu terkenal lah. Sampai hari ini orang selalulah quote dia punya kata-kata tu kan. Dia kata, zahabtu ilal biladi al-gharbi ra'aitul Islam walam ra'aitul muslimin. Wa zahabtu ila biladil arabi ra'aitul muslimin walam ara al-islam. Maksudnya aku pergi ke negara-negara barat, aku melihat Islam di sana tapi aku tidak melihat muslim. Aku pergi ke negara-negara Arab, aku melihat muslim tapi aku tidak melihat Islam. Jadi ini adalah salah satu orang kata apa, paradoks kan. Bila kita kata kita orang-orang Islam ni sepatutnya kita menjadi orang-orang yang berilmu kan, tersusun kan, negara kita pun terjaga kan, terbangun dan sebagainya kan. Jadi tapi perkara itu jadi sebaliknya kan. Maksudnya ada setengah orang kata bila dia pergi ke Jepun, dia kata masyarakat Jepun ni merupakan manifestasi Islam. Islam dari sudut manifestasi dia lah, walaupun mereka bukan Islam. Maksudnya macam itulah. Kita ni kena teratur, keilmuan perlu tinggi. Itulah sebenarnya manifestasi Islam sebenar. Hari ini kita mengaku kita Islam tapi dia tidak dimanifestasikan dari sudut masyarakat, dari sudut negara, dari sudut kelakuan kita dan sebagainya. Jadi pemuda-pemuda Islam ni perlulah mencarilah ilmu kan. Ke mana saja kita pergi, kita kena mencari ilmu kan. Kemudian kita juga perlu memasyarakatkan ilmu yang kita ada tu, supaya ilmu-ilmu yang kita ada ni bukan sekadar kita nak salin dekat buku-buku nota kita kan, bukan sekadar kita nak jadikan bahan untuk kita jawab peperiksaan kan. Tapi ilmu-ilmu tu hendaklah kita bumikan kan. Ke mana saja kita pergi, ilmu yang kita ada tu kita bumikan, kita bawakan, kita ajarkan kepada orang lain kan. Jadi itulah apa yang perlu dilakukan oleh pemuda dan pemudi kan. Dan bila kita kata pemuda dan pemudi yang menuntut ilmu ni, kadang-kadang selalu digelar sebagai mahasiswa kan. Perlu juga mahasiswa ni dia mempelajari sejarah lah berkenaan dengan bagaimana orang dahulu telah melakukan perjuangan mereka, pengorbanan mereka, bagaimana pergolakan, kejayaan, jatuh dan bangunnya satu kefahaman pada zaman dahulu. Benda-benda itu pun perlu dipelajari kan, supaya kita nak buat kerja-kerja perubahan pada zaman kita ini, kita mempunyai ilmu kan, kita mempunyai pengalaman lah. Pengalaman ni tak semestinya kita sendiri yang merasainya kan. Kita boleh belajar daripada pengalaman orang lain kan. Kita boleh belajar daripada pengalaman orang lain dengan kita membaca sejarah kan. Jadi sejarah ni juga dia membantu kita lah untuk mengenali diri kita kan. Tanpa sejarah ni kita tak ada identiti kan. Kita macam bayi yang baru lahir. Kita tak tahu sebelum ni kita ni apa kan, bangsa apa, jadi apa kan. Jadi macam bayi baru lahir lah. Orang bawa pergi sini dia pun ikut je lah, dia tak boleh buat apa kan. Orang mandikan pun dia mandi. Orang pakaikan dia baju warna pink, dia pakailah baju warna pink. Maksudnya dia tak ada identiti, dia ikut je lah apa yang ada kan. Jadi sebab itu juga kita perlu mempelajari sejarah. Kita tahu kan, kita ni siapa kan, tempat kita di dunia ni dekat mana kan, apa fungsi kita kan, apa peranan kita dan sebagainya. Benda tu kita akan dapat pelajari daripada kita mempelajari sejarah lah. Jadi saya rasa itulah sedikit sebanyak apa yang saya nak berkongsi dengan pelajar-pelajar dan juga para
staff-staff dan juga pendidik-pendidik KTDKL lah dalam program pesat umum pada hari ini. Jadi semoga kita ni merasakan bahawa kita ni lah pemuda dan pemudi Islam, dan kita perlu memahami, yang pertamanya kita perlu memahami masalah yang ada pada umat pada zaman kita ni, dan kita bukan sekadar perlu berfikir masalah yang ada di batas geografi negeri kita kan, tapi kita perlulah berminda global kan. Hari ini semua orang nak kata kita kena perlu berminda global kan. Sebenarnya Islam tu daripada dulu lagi dia dah bersifat global lah. Dia bukan negeri dia saja kan. Dia di seluruh dunia ni kan, sepatutnya dia difikirkan kan. Kemudian pemuda Islam juga perlu memperbaiki kan, keadaan umat ni kan. Bila kita nampak ada masalah, ada kekurangan dalam umat ni, kita kena ketengahkan diri kita lah kan. Dan kita perlulah untuk melakukan perkara itulah kita kena merujuk apa ciri-ciri, bagaimana yang telah digariskan oleh cendekiawan, tulisan-tulisan ulama-ulama sebelum ni, bagaimana kita nak menyiapkan diri kita kan. Seperti mana yang Imam Al-Banna kata, dia menggariskan 4 perkara kan. Sebenarnya mungkin ada lagi ciri-ciri yang mungkin kita perlu tambah lagi dalam diri kita ni, dan perlu sentiasalah kita mencari kan, membaca kan, dan menyertai majlis-majlis ilmu supaya kita dapatlah menambahkan bukan sekadar 4 ciri tadi kan, iaitu beriman, yakin, ikhlas, bersemangat, tak mudah putus asa, bersedia berkorban. Jadi mungkin ada lagi ciri-ciri yang kita perlu cari lagi lah, dan perlu lengkapkan diri kan. Jadi dan yang akhir sekali tadi adalah perlu juga kita melengkapkan diri kita dengan ilmu lah, kerana dengan ilmu ni lah kita nak berjaya di dunia, dengan ilmu lah kita nak berjaya di akhirat. Untuk kedua-duanya pun kita memerlukan ilmu kan. Jadi perjuangan kita untuk meningkatkan Islam semula ni tak boleh dibuat secara tanpa ilmu lah. Jadi tanpa ilmu kita akan gagal. Mungkin gagal sebelum kita bermula lah. Jadi perlu kita mengetahui ilmu dan bagaimana kita nak bergerak, bagaimana kita nak berjuang, bagaimana kita nak menjayakan apa kita punya misi dan visi kita. Jadi masa pun dah pukul 12, jadi tepat pada masanya. Jadi mungkin itu sikit sajalah daripada saya untuk program pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, apa yang lemah dan kurang tu datang daripada diri saya sendirilah. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah kepada warga KTDKL yang sudilah menjemput saya untuk berkongsi sedikit pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Syed Ahmad Fatih atas perkongsian yang diberikan kepada kita semua. InsyaAllah saya buka lah sebarang pertanyaan, persoalan ataupun pandangan yang mungkin ada di kalangan kita nak berkongsi bersama. InsyaAllah dipersilakan. Afiq ke nak bagi? Fauzi? Assalamualaikum. Salam. Sila Prof. Terima kasih Syed Ahmad Fatih di atas perkongsian yang sangat relevan tadi. Saya tertarik dengan mendapatkan ilmu ni lah ya. Bila kita nak menjadi orang yang mendapat yang ada ilmu, kita nak kena banyak membaca. Dan daripada apa yang saya dengar tadi, saya rasa Syed Fatih ni suka membaca lah. Mungkin boleh berkongsi sikit dengan kita semua di sini ni. Macam mana nak pupuk minat membaca, dan kadang-kadang minat nak baca tapi baca 1-2 muka dah mengantuk dah kan. Jadi nak pupuk minat membaca dan seterusnya nak mendapat kemahiran membaca. Sebab nak membaca ni pun kita kena ada kemahiran membaca. Mungkin kita kata apa pula kemahiran yang diperlukan, baca-baca lah kan. Tapi sebenarnya dia ada teknik membaca dan kemahiran membaca. Mungkin Syed Fatih boleh berkongsi dengan kita pengalaman sendiri. Baik, terima kasih Prof atas soalan tadi. Jadi berkenaan dengan membaca lah. Membaca ni saya rasa dia merupakan satu benda yang menarik. Saya dulu sebenarnya
waktu sekolah dulu sekadar membaca buku-buku ni lah, Komsas, novel apa, konserto terakhir ke apa zaman dulu kan, belajar tingkatan 5 kan. Tapi lepas keluar universiti tu baru rasa macam sebenarnya banyak buku-buku ataupun idea-idea yang menarik yang boleh kita dapat melalui membaca. Lepas tu baru saya mula membaca secara intensif lah. Memang kalau boleh setiap bulan tu nak habiskan 3 buku kan. Tapi lama-lama saya rasa macam kalau membaca terlalu banyak buku ni, susah kita nak menghadam pembacaan tu. Jadi setelah sekian lama saya membaca tu, saya mula membaca tak begitu laju lah. Tapi dalam masa yang sama, saya selalu buat nota lah. Kalau saya baca ni memang saya selalu buat nota, walaupun tak ada nak jawab exam apa. Tapi sekadar nota untuk diri sendirilah bila ada. Sebab membaca ni kita bukan sekadar nak baca, nak kumpul muka surat, kita nak dapat something kan. Jadi bila saya membaca tu biasanya bila mana saya sampai kepada idea ataupun mungkin cerita yang menarik ataupun quote yang menarik, saya akan tanda lah. Saya akan tanda dan saya akan notakan lah. Jadi membaca tu dia jadi lebih bermakna dan lebih kita dapat something lah. Dan kemudian untuk membaca ni sebenarnya kita kadang-kadang bila orang tengok buku kan, buku ni tebal ni kan, mustahil lah boleh habis kan. Dia sebenarnya tak mustahil lah. Saya pernah baca buku, ada satu buku klasik, buku Adam Smith, buku ekonomi, The Wealth of Nation. Buku tu dalam 1,500 muka surat lebih kan, 8 bulan baru habis baca. Jadi memang membaca ni dia bukanlah satu proses yang kita kena cepat kan. Yang penting adalah kita kena boleh faham apa yang kita baca. Jadi jangan takutlah kalau nak membaca perlahan-lahan kan. Kalau boleh kita baca sebenarnya 2-3 muka surat pun dah okey lah kan. Tapi kalau kita segar mungkin kita boleh baca 10 minit, 15 minit. Dan kalau dah penat berhentilah. Sebab saya rasalah kalau kita ni memaksa diri kita membaca, kadang-kadang kita baca sekadar kita baca tapi kita tak dapat apa-apa kan. Jadi benda tu saya rasa tak sangat bermakna. Saya lebih suka kalau kita membaca waktu kita segar, sampai kita rasa mengantuk, tak apa, kita tanda, kita tutup dulu. Kemudian bila dah segar balik, kita buka balik, baca balik. Tapi kena konsisten lah. Membaca ni dia macam lari maraton lah. Sikit-sikit, lama-lama akan habis lah. Dulu saya pun rasa macam buku ni tebal ni mustahil boleh baca kan. Tapi sebenarnya lepas kita baca tu, bila kita dah baca, sekejap lah dah sampai separuh. Maksudnya memang benda tu buku tu bukan kita perlu habiskan dalam masa sehari lah. Ada orang setengah-setengah dia kata dia tengok buku tu kena cepat habis. Tak kan. Sebenarnya kita baca pelan-pelan pun tak apa kan. Mungkin sehari 10 muka surat pun sebenarnya dah bagus lah. Sehari 10 muka surat pun dah bagus. Kalau contoh buku tu 200 muka surat, dalam sebelum sebulan pun dah boleh habis lah. Jadi pandangan saya lah, tak perlu laju, tapi perlu membaca dengan sedar dan dapat something daripada pembacaan tu lah. Daripada kita membaca laju tapi tak dapat apa-apa kan. Jadi bagi itu mungkin pandangan saya lah. Tapi mungkin kalau nak jawab exam lagi seminggu, mungkin kena baca laju-laju lah. Okay, terima kasih. Satu lagi cara bila kita dah baca tu, kalau kita share dengan orang lain, lagi mudah kita nak ingat lah. Contohnya tadi dikongsikan tentang Greed tu, Angela Duckworth. Itu satu buku yang elok untuk dibaca. Tapi kadang ada orang dia tak suka nak baca, jadi siapa yang baca tu bolehlah share kan apa yang dibaca dari buku Greed tersebut. Ya, sebab dia banyak, sebenarnya dia sangat berkaitan dengan konsep dalam Islam tu sendiri, kepribadian yang perlu ada pada seorang Muslim. Okay, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Prof atas persoalan yang ditanyakan. InsyaAllah yang lain ada yang nak bertanya? Satu lelaki, satu perempuan. InsyaAllah. Saya bilang sampai 10. Afiq, Fauzi, soalan Fauzi. InsyaAllah, silakan. Saya nak ada soalan.
Oi, mantap ni. Tak ada soalan. Dah faham semua. Senang je. Faham. Girls. Siapa Syaira, Liana, ada soalan? Tak ada, Afiq. alhamdulillah. Risau. Penceramah risau ada soalan ni. Okey, baik. Maksudnya Ada soalan. InsyaAllah Dina, silakan Dina. Dekat mana nak cari buku-buku yang menarik macam buku Tricky question. Macam mana? Apa? Soalan tak berapa dengar. Mana nak cari buku-buku yang menarik macam buku yang tadi tu. Oh, buku grid. Grid ni rasa ada online pun ada di PTS, dia ada jual di book cafe dia kot. Kalau nak cari sekarang rasa kebanyakan buku memang sekarang orang jual online lah. Kalau kita pergi kedai buku pun banyak dah tutup lah sekarang. Jadi memang semuanya online lah. Jadi kalau nak cari buku grid tu boleh cari di kedai PTS di book cafe, tak silap. Boleh cuba cari ya. InsyaAllah kalau berminat dengan grid tu nanti saya boleh berkongsi masa sesi saya bulan Disember nanti kot ya, Syaidan. Sesi saya nanti memang saya cadang nak kongsi tentang grid lah, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. So, bagus. Terima kasih Syed Ahmad Fathi dah memberi orang kata introduction dan inspiration kepada pelajar-pelajar. Jadi lepas ni saya terus masuk bab tu straight away lah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey Dina. Kalau yang pirate tu adalah tapi kena PM lah. Okay. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih ucapkan. Ke ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya teruskan. Okey, terima kasih ucapkan kepada sahabat kita Akhi Syed Ahmad Fathi atas perkongsian. Mana insyaAllah menjadi inspirasi kita semualah. Ni saya sebenarnya follower tegar lah. Syed Ahmad Fathi ni. Saya boleh follow media sosial. Fathi. Mute. Boleh. Tapi tak ada apa-apa pun yang dikongsi sangat pun. Tak aktif lah. Kalau siapa yang ada Facebook lah, rasanya jangan sini kurang sikit Facebook. Facebook Syed Ahmad Fathi. Twitter nampak macam ada tapi masih belum aktif lagi lah. Twitter. Ada tak ada? Ada tak ada. Okey, type je nama Syed Ahmad Fathi, insyaAllah. Kita boleh follow perkongsian yang seterusnya lah, insyaAllah secara maya. Okey, alhamdulillah. Jadi untuk secara kesimpulannya, insyaAllah kita perlu melengkapkanlah diri kita. Tiba-tiba kita bincang benda besar kan. So itulah realitinya, kita kena berfikiran besar lah. Melangkaui macam mana kita nak pakai iPhone, macam mana kita nak pakai baju lawa, macam mana kita nak apa-apalah. Itu adalah semua yang lebih, yang maksudnya itu perkara kecil lah, yang mana nak memenuhi keperluan kita. Tapi ada isu yang lebih besar yang perlu kita tercakna. Jadi untuk melaksanakan perkara-perkara besar tu, kita perlu berfikiran besar, insyaAllah. Bagaimana nak berfikiran besar, kita kena banyakkan ilmu kita lah, knowledge kita teruskan, semangat kita, perjuangan kita dalam melengkapkan diri kita lah dengan equipment yang sepatutnya, insyaAllah, dalam rangka kita untuk memainkan peranan lah, macam Abang Fathi sebut tadi. Kita kena play our part lah dalam nak meningkatkan kualiti umat Islam kita, ummah kita ni, insyaAllah. Jadi insyaAllah terus semangat, terus istiqamah, terus kita perlu ada perjuangan. Inilah perjuangan kita, insyaAllah. Terus berjuang, insyaAllah. Dan insyaAllah akhir kalam, sekali lagi majlis merakamkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan kathira kepada Syed Ahmad Fathi dan juga semua atas perhatian yang diberikan. InsyaAllah kita akan teruskan lagi kita punya pembinaan diri ini dengan program-program yang akan datang. Saban minggu kita bertemu dan insyaAllah kita need to take action lah pada kehidupan kita sehariannya, insyaAllah. Wallahualam. Kita boleh tangguh kita punya pesan umum kita pada pagi ini dengan
tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, insya-Allah. Terima kasih Prof, turut bersama. Sama-sama. Terima kasih pada Syed Maswati dan semua dan yang mempengerusikan juga. Insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama Intan. Terima kasih. Sama Yana. Afiq tak dengar suara lah Afiq ni. Aaron tu kan, sekhairi ke apa. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum.